Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Islam adalah satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sifat Islam ialah syumul. Syumul maksudnya ialah Islam ni satu agama yang lengkap, mencakupi soal politik, soal ekonomi, soal sosial, soal perundangan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang dikatakan tadi ia sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan manusia, supaya manusia menjadi seseorang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan satu-satu gejala yang merebak kepada kehidupan kita pada zaman sekarang ialah tentang rasuah. Yang pertama sekali kita kena faham apa dia rasuah. Rasuah ni sebenarnya daripada perkataan Arab, iaitu rishwah. Rasuah ataupun rishwah, yang suatu jenayah atau kesalahan undang-undang ataupun dari segi syarak, di mana seseorang mendapat satu kontrak atau suatu perkara yang dikaitkan dengan keistimewaan daripada cara yang salah melalui pemberian wang, hadiah atau keraian daripada pihak tertentu, di mana sepatutnya dia tidak dapat. Maka dengan sebab rasuah tadi, dia dapat sesuatu perkara yang dihajati secara yang tidak betul. Jadi Islam memandang bahawa rasuah ini merupakan satu penyakit atau jenayah yang telah menular dalam kehidupan masyarakat manusia, yang melibatkan semua negara. Sehingga timbulnya pelbagai masalah dalam kehidupan manusia itulah. Dan Al-Quranul Karim telah menyediakan, Islam telah menyediakan jalan penyelesaian kepada masalah rasuah ini. Yang pertama sekali, pengharaman rasuah ini adalah berdasarkan kepada dalil Al-Quran, iaitu yang pertama sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 188, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Jadi ini membuktikan bahawa rasuah ialah suatu perkara yang diharamkan, kerana memberi dan juga mengambil suapan adalah perkara yang menyalahi syarak. Hukumnya adalah haram, sama ada melibatkan duit, hadiah atau apa-apa keraian daripada pihak tertentu dengan niat untuk mendapat balasan. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah meletakkan suatu ketetapan bahawa rasuah ini adalah perkara yang memberi kesan kepada orang yang memberi dan juga menerima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah akan masuk ke dalam api neraka. Ini mengingatkan kita kepada
seseorang yang ingin memberi atau menerima rasuah, kerana ia bukan saja menyalahi undang-undang negara, tetapi dia lebih kepada menyalahi hukum syarak yang bukan saja memberi suatu kesan yang tidak baik kepada pemberi atau penerima atau orang tengah yang menjalankan urusan rasuah tadi. Jadi suatu perkara yang perlu di sini ialah memberi satu kesedaran kepada masyarakat tentang haramnya hukum rasuah ini. Semoga kehidupan dalam masyarakat mereka mengetahui hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul dalam soal-soal yang berkaitan dengan rasuah. Itu berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang kedua berkaitan cara yang disediakan ialah mengesyorkan kepada seseorang untuk memberi maklumat kepada pihak berkuasa seperti SPRM, iaitu Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Jadi apa-apa yang sesiapa yang mempunyai maklumat tentang berlakunya sesuatu rasuah boleh memberi maklumat kepada pihak SPRM agar perkara ini dapat diambil tindakan melalui suatu badan yang telah ditubuhkan, yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan kes jenayah rasuah, yang mana perkara ini perlu mendapat kerjasama daripada semua pihak lah, supaya rasuah ini daripada peringkat kecil sehinggalah peringkat besar dapat diselesaikan dengan berkesan. Kemudian seterusnya, kempen ataupun suatu usaha berterusan perlu dilaksanakanlah di peringkat kampung, di peringkat sekolah, di peringkat jabatan, di peringkat daerah negara sebagainya, supaya usaha-usaha mengadakan kempen ini dapat dijelaskan kepada semua lah, supaya dapat kesedaran tentang hukum haram ini. Dan satu lagi hadis Nabi SAW menyatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh hasil dari makanan yang haram, maka api neraka adalah lebih utama untuknya. Ini memberi suatu peringatan kepada semualah, kerana hasil daripada yang haram termasuk rasuah, maka yang terlibat sini bukan saja melibatkan perasuah, tetapi melibatkan anak, isteri yang tidak berdosa. Apabila diberi makan hasil daripada hasil rasuah yang haram, maka anak-anak, isteri, keluarga akan terbina daripada unsur-unsur pembesaran yang melibatkan perkara-perkara yang haram, di mana akan beri kesan kepada kehidupan keluarga sendiri. Jadi dengan sebab itu, penglibatan ahli keluarga juga penting untuk menyedarkan mungkin suami atau ahli keluarga supaya tidak mengambil atau tidak melibatkan diri kepada perkara-perkara dikaitkan dengan rasuah, kerana kesannya bukan saja kepada diri tetapi juga kepada keluarga. Seterusnya, Islam juga telah meletakkan sesuatu tanggungjawab kepada pihak berkuasa sendiri agar menjalankan sesuatu pengadilan yang berkaitan dengan rasuah ini kepada semua pihak, bukan saja melibatkan pesalah-pesalah kecil,
tetapi juga melibatkan pesalah-pesalah rasuah yang besar. Kerana dalam perundangan Islam, seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan syarak, sama ada kecil atau besar, orang biasa ataupun orang yang berpengaruh, mesti diambil tindakan yang tegas dan adil. Kerana sesuatu kesalahan syarak, ia tidak memilih seseorang yang hanya dikenakan kepada orang-orang yang tertentu saja, tetapi melibatkan semua kesalahan-kesalahan rasuah tanpa mengira golongan perasuah atau perkara yang dikaitkan dengan pengaruh politik umpamanya, atau orang-orang yang tertentu yang melakukan rasuah sehingga mereka dilepaskan, dan yang melibatkan pesalah kecil dikenakan tindakan. Maka ini satu perkara yang perlu diambil berat supaya penjenayah rasuah semua peringkat dapat diatasi dan hasilnya akan dapat dilihat, kerana seluruh masyarakat di peringkat bawah dan di peringkat tertinggi bebas daripada rasuah, dan pastinya negara akan terbangun daripada punca-punca kewangan yang baiklah. Satu lagi sebab seseorang yang melibatkan rasuah ini biasanya didorong oleh sifat tamak haloba atau pementingkan diri sendiri untuk mendapat sesuatu yang tidak termampu. Maka dengan sebab itu Islam telah meletakkan satu garis panduan supaya seseorang perlu dilihat, memikirkan tentang kemampuan masing-masing dalam mendapatkan kehidupan, tidak terpengaruh dengan kekayaan ataupun sesuatu kedudukan yang bukan hak milik dia. Maka dengan sebab itu Islam telah meletakkan supaya semua pihak, di peringkat pekerja, di peringkat bawahan, pekerja di peringkat atasan, mereka diberi suatu tanggungjawab lah, supaya masing-masing dapat menjaga diri masing-masing supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara dikaitkan dengan rasuah. Hukuman yang lebih berat perlu dikenakan kepada perasuah agar mereka mempunyai keinsafan dan akan memberi suatu tauladan kepada orang lain supaya mereka akan terhalang daripada terus melakukan rasuah ni lah. Jadi dengan sebab itu suatu panduan lagi, iaitu pihak kerajaan mesti mengenakan hukuman yang lebih berat supaya rasuah tidak menjadi suatu perkara lumrah dalam kehidupan yang melibatkan rasuah politik, rasuah ekonomi yang akan meruntuhkan negara. Dan perlu diingatkan lagi bahawa apa saja kekayaan, kedudukan secara haram, hakikatnya tidak memberi suatu kesenangan atau kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Dengan sebab itu dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah SWT menjelaskan yang bermaksud mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab daripada manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpa kemiskinan. Yang demikian itu disebabkan mereka ingkar akan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Dengan sebab itu
kesimpulan yang dapat kita buat bahawa Islam telah menggariskan panduan yang lengkap dalam mencegah sesuatu jenayah melibatkan jenayah rasuah dan selain daripada itu jenayah curi, rompok dan sebagainya, dengan telah menggariskan suatu hukum yang melibatkan semua pesalah-pesalah berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Jadi apa yang penting ialah semua pihak mesti bertanggungjawab dalam membasmi rasuah ini, di mana dia bukan hanya tugas kerajaan tetapi melibatkan tugas semua pihak agar jenayah rasuah ini dapat dibasmilah keseluruhannya. Wallahu a'lam.